Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam ukhuwah yang berbahagia Fadil Ustaz dan semua sahabat pencinta ilmu yang dirahmati Allah, yang dipilih Allah untuk duduk dalam majlis ilmu pada pagi ini. Marilah kita sama-sama mensyukuri akan nikmat dan rezeki Allah ini. Alhamdulillah. Kuliah duha pagi ini adalah dari saluran Google Meet Gema Nur Iman yang dipimpin oleh Puan Hajah Harusniati binti Mansur dan ditadbir urus oleh seluruh ahli jawatankuasa Gema Nur Iman. Akan dipimpin oleh yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Muhammad Luqman Makhtar dengan pengajian kita daripada buku Asanggaram Rumah Tangga Nabi SAW. Dan beliau adalah pengarang dan penulisnya. Alhamdulillah. Bagi menambahkan keberkatan majlis, mohon ihsan Ustaz untuk memimpin bacaan umul kitab Al-Fatihah dan pahalanya kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarganya dan para sahabatnya, para anbiya, para solihin, alim ulama, guru-guru kita, ibu bapa kita, keluarga kita dan semua para muslimin dan muslimat sama ada yang masih hidup ataupun telah kembali ke rahmatullah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Amin. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Untuk meneruskan majlis, saya dengan penuh takzim menyerahkan majlis ini kepada Al-Fadhil Ustaz Luqman Muhammad Luqman Makhtar dengan segala hormat dan penuh takzim. Dipersilakan Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, saya doakan jemaah Gema Nur Iman semua walau di mana sahaja berada, sihat walafiat semua. Hamdan semangat dan mudah-mudahan berkat mengiringi kita semua dalam perjalanan hidup kita, mengisi masa usia yang ada ini dalam rangka usaha kita buat sebaik mungkin, sehabis baik. Dalam erti kata Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan berkenanlah, nampaklah menghargailah usaha kita. Itu yang penting. Kita masuk syurga pun bukan atas ataupun dengan sebab amal kita, sebaliknya birahmatillah, dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Ini dengan kasih sayang belas ihsan Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu bagaimana Allah nak belas ihsan kepada kita? Allah melihat tandanya pada amalan, bukan pada kadar banyak itu, tetapi pada kadar kesungguhan. Saya mengira begitu, pada kadar kesungguhan dan besarnya kesan ataupun ya pada sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan itu Allah Subhanahu Wa Taala mudah-mudahan berkenan untuk meredai kita, masukkan kita ke syurga. Amin, mudah-mudahan. Dan mudah-mudahanlah yang apa kita lakukan ini, kuliah sebulan, seminggu sekali. Saya sebenarnya menumpang masa tuan-tuan, saya sebut. Walhal ibu-ibu semua tadi kuliah duha, kuliah subuh, kuliah duha, kuliah asar pula, kuliah malam, insya-Allah. Saya tak terkejar, saya kagum, insya-Allah. Baik, tanpa kita melengahkan lagi, ayuh kita sambung pengajian kita. Hari ini kita masuk babak baru dan babak ini secara peribadi sangat istimewa. Nanti saya terangkan. Muka surat 27, betul ya? Muka surat 27 dengan tajuk Isteri Tunjuk Perangai Depan Orang Ramai. Biasalah dari segi tajuk itu kata apa, ada tarikan, ada kata apa nak trigger, nak mencetuskan. Ni bukan tajuk, kata ni tajuk komersial. Kalau nak
nak cara orang baik dia ada tajuk dia. Dan ini sebahagian yang saya terima maklumat lah. Kalau kita kalau buku tu buku ilmiah yang betul-betul ilmiah yang ni, dia tidak ada tajuk yang daripada awal kita baca ada seperti ini, Institut Perangai Depan Orang Ramai, dia apa ni. Tapi buku ini dia buat, saya menggabungkan dua matlamat. Satu nak menjadikan rujukan ilmiah yang mana orang dalam bidang atau para asatidzah boleh menghargai. Dalam masa yang sama dia sebagai buku bacaan awam yang untuk orang awam, masyarakat umum boleh menghayati juga. Jadi gabungan itu kena ada. Saya punya itu manhaj metodologi penulisan ini. Mari kita teruskan pengajian kita insya-Allah. Muka surat 27. عن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم عند بعض نسائه. Seperti biasa saya baca teks Arabnya kalau ada dan terus baca terjemahan. Ibu-ibu, puan-puan sekalian dan tuan-tuan kalau ada boleh tengok sama ikut bacaan ataupun terus ke terjemahan saja. Hadis ini riwayat Sayyidina Anas bin Malik. Berulang kali kita lalui nama beliau insya-Allah. Anas bin Malik, dia berkata, suatu hari Nabi berada di rumah salah seorang isteri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Riwayat ini secara spesifik tak sebut siapa isteri Nabi yang Nabi berada di rumahnya ketika itu. Tapi adakah tidak tahu? Maklum. Sebab dalam riwayat lain disebut secara jelas. Perawi lain disebut secara jelas. فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين بصحفة فيها طعام. Tak lama kemudian ada seorang ummul mukminin di rumah yang lain menghantar satu atau sepinggan makanan. Kat sini saya nak kita buat pembetulan terjemahan lama ini dalam buku Masa Siap ni. Saya tak ingat saya dah perasan ataupun tidak, tapi yang berlaku sebagaimana ada kat sini lah. Siapa yang ada buku tengok terjemahan kat sini saya sebut. Tidak lama kemudian salah seorang ummul mukminin menghantar sepinggan makanan. Sahfah perkataan Arabnya, sahfah. Terjemahan atau benda yang tepat yang sebetulnya ialah talam. Sahfah fiha ta'am, talam. Satu talam makanan. Itu sahfah. Talam yang tepat sahfah maksudnya talam. Baik. Masa saya buat buku ini, terjemahan tu, ada cabaran penulisan atau buku Arab ni selain daripada yang pertama mencari maklumat, yang kedua ialah menterjemahkan, yang ketiga menguraikan. Setiap proses itu ada cabaran dia. Antara cabaran ni macam mana kita nak, ini sekadar orang kata, mungkin kita akan banyak cerita behind the scene, di belakang tabir. Orang ingat terjemah bahasa Arab atau terjemah hadis Nabi Al-Quran ke bahasa Melayu itu mudah. Sebagian mengambil mudah, sebenarnya tidak. Kalau kita terjemah secara harfiah, dia tak sampai. Kalau terjemah longgar sangat, dia tak mencakupi. Jadi ke tengah-tengah tu sangat sukar. Baik, sahfah. Kat situ, sepinggan makanan. Yang salah sepinggan tu, yang betul setalam makanan. Baik. فضربت التي النبي صلى الله عليه وسلم في بيتها يد الخادم. Tidak semena-mena isteri Nabi yang ada di situ, ada di rumah itu, memukul tangan khadam. Khadam tengah bawa talam, dia pukul tangan khadam. Lalu apa yang berlaku? Fasaqatat as-suhfatu fanfalaqat. Lalu pinggan itu pun atau talam itu pun jatuh. Infalaqat. Kat sini saya terjemah jatuh dan pecah. Juga perlu diperbetulkan. Jatuh tu betul lah, saqatat. Tapi infalaqat maksudnya terbelah. Terbelah. Itu yang tepatnya. Baik. Fajama'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam filaqas sahfa. Lalu keadaan itu sudah berlaku, talam itu jatuh, terbelah, berserpihan. Nabi himpunkan, orang kata takuk semula. Nabi lekatkan semula, himpunkan semula talam itu. Filaqas sahfa, serpihan talam, lekat semula. ثم جعل يجمع فيها الطعام الذي كان في الصحفة. Kemudian Nabi sendiri yang kutip semula makanan-makanan yang pada asalnya ada dalam talam itu. Nabi kutip semula, letak balik dalam talam itu. Baik. Wa yaqul, Nabi sebut, gharat ummukum.
ibu kamu cemburu. Hadis ini sangat terkenal dalam kalangan pengkaji hadis. Dia bersahaja, tetapi kalau orang tanya apa hadis, hadis gharat ummukum, hadis ibu kamu cemburu. Ini hadis dia. Sangat obvious, sangat menonjol apa hadis atau peristiwa ini. Kemudian cuma kita yang mungkin tidak tahu, tidak begitu biasa. Saya lah antaranya, kita bawa perasan kemudian. Baik. Nabi sebut wa yaqul gharat ummukum, ibu kamu cemburu. Nabi kata kepada siapa tu? Kita kena hurai lanjut. Thumma habasa al-khadim hatta utiya bi suhfatin min 'inda allati huwa fi baitiha. Kemudian Nabi tahan seketika khadam yang bawa tu dia sehingga dibawakan talam yang baik, yang elok di rumah yang ketika itu, rumah isteri Nabi yang pecahkan talam itu. Lalu beri kepada khadam itu. Fadafa'a as-sahfata as-sahiha ila allati kusirat sahfatuha. Nabi serahkan talam yang baik, yang elok kepada isteri yang talamnya sudah dipecahkan. Wa amsakal maksurata fi baitil lati kasarat. Nabi pun tahan yang talam pecah, duduklah kat rumah yang isteri yang pecahkan, yang jatuh kan. Kena. Baik. Itu hadisnya, hadis riwayat Al-Bukhari. Tuan-tuan tengok tambah di buku saya berikutnya. Cuma saya tambah dalam riwayat lain. Ada tambahan berikut. Juga ni dalam riwayat Al-Bukhari dan lain-lain. Iaitu masa Nabi sebut tadi gharat ummukum tu, ada perkataan tambahan. Perhatikan. Faja'ala yajma'u fiha at-ta'am. Nabi kumpulkan makanan tu kumpulkan semula makanan. Wa yaqul gharat ummukum. Nabi sebut ibu kamu cemburu. Yang perkataan terakhir tu, kulu. Itu arahan, itu kata-kata Nabi. Kulu, jom makan. Fa'akalu. Maka mereka pun makan. Baik, hadisnya tengok dari sumber Sahih Bukhari, dalam kitab nikah, dalam bab cemburu, dan juga dalam kitab perbuatan zalim, di kitab perbuatan zalim di bab jika memecahkan piring atau suatu milik orang lain. Begitu juga dalam Sunan Abu Daud, kitab jual beli, dalam bab orang yang merosakkan sesuatu harus memberi yang semisal dengannya. Baik, pun jemaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini saya nak bagi kita rasa, sebagaimana saya temui untuk pertama kali, dia menimbulkan kata mencetus, melahirkan persoalan demi persoalan kan. Yang riwayat terakhir tadi Nabi sebut kulu, jom makan, lalu mereka semua makan. Ini membawa kita nak faham situasi itu macam mana berlaku. Siapa, soalan awal tadi, siapa isteri Nabi yang pecah, yang jatuhkan talam? Siapa isteri Nabi yang hantar talam? Persoalan-persoalan itu pada pertama kali kita baca hadis ini, sebagai saya dulu, yang menyebabkan aku nak cari sebab sangat menarik. Yang ini saya nak sebut sebelum kita hurai hadis ini, orang kata tadi behind the scene, di belakang tabir, di tempat lain sebagian saya kongsikan, cuma dalam buku yang tidak. Hadis ini istimewa tak istimewa, hadis ini ialah hadis yang membuka jalan kepada penghasilan buku asam garam ataupun siri asam garam rumah tangga Nabi SAW. Hadis inilah permulaan dia. Ilham yang tercetus Allah campakkan apabila membaca hadis ini. Menariknya, baca hadis ini belajar kitab muamalat. Masa itu belajar tentang muamalat. Hukum ganti rugi, ta'wid ataupun gharam, bayar ganti rugi, kena ni, berdalilkan dengan hadis ini. Cuma dalam fiqh muamalat tak sebut perincian kisah tu, sebut dalam hadis gharat ummukum, dalam hadis ibu kamu cemburu. Kita pun cari maklumat. Memukau pertama kali baca, tak sangka hadis ini saya baca, mungkin baca masa sebelum orang itu masa belajar, kita belajar muamalat, tapi kita baca semula lepas kahwin, lain perspektif dia. Tengok bawa perasan, ya Allah, berlaku ke dalam rumah tangga Nabi seumpama ni? Ini saya satu ketika dulu. Tak sangka, sebab secara kita ambil, orang kata take for granted, kita buat biasa je, terus dalam bayangan kita bahawa rumah tangga Nabi itu
harmoni, tak macam kita biasa, kita tak sangka langsung yang husnuzonnya kita begitu kan. Lalu apabila kita berkahwin, saya pun lalui perkahwinan, nah baru kita dia asam garamnya boleh tahan, tidak semudah itu kan. Ada ketika berlaku salah faham, selisih, tak niat pun dia tak niat nak akan sakiti kita, kita pun tak niat nak mengajuk atau sebaliknya, tapi berlakulah masalah dalam masa muka itu kita lalui. Bagaimana saya tak pernah zaman dulu, tak pernah merasa nikmat berkapal sebelum kahwin. Tak pernah, ya seumpama itu. Kita duk cerita belajar saja, tak pernah. Apabila kahwin tu, itu pertama kali dan dengan sejuta, orang kata apa, dengan idealisme aku kahwin ni bahagia. Tiba tidak, memang bahagia tapi dia disulami dengan orang kata yalah badai ribut dan sebagainya. Oh, macam ni realiti dia. Dengan itu kita membentuk diri kita lebih sensitif, lebih prihatin. Apabila baca hadis Nabi ni pula, ya Allah, dia sangat berkaitan, related dengan realiti kita. Nabi lalui juga hal ini. Itu saya persoalan masa ketika itu. Dari situlah saya mula cari maklumat. Ada tak hadis umpama ini? Cari dalam internet, cari. Masa tu boleh kata sangat sikit sebab orang tidak bahas tentang konflik-konflik rumah tangga Nabi ni. Yang disebut banyak dalam ni, maksud cara saya di Google lah. Ni orang banyak angkat bab romantik Nabi. Orang ambil okey, yang ni kita maklum bolehlah kumpul hadisnya. Tapi yang hadis umpama ini, asam garam peristiwa ya krisis konflik rumah tangga Nabi ni, ada tak seumpama ini? Ini membuatkan saya tak jumpa, membuatkan saya untuk rujuk terus baca Sahih Bukhari pada awal, baca daripada kitab Badil Wahyu, baca satu, jumpa satu, jumpa dua, tiga, ya Allah makin banyak, kemudian bau perasan, ya Allah dalam Al-Quran Allah pun dah sebut punya kisah-kisahnya, nampak satu orang kata pattern. Ini penting ni, sebagai dia sangat memberi kesan kepada saya. Saya tu ni orang lain pun perlu ni untuk ketahui hal ini. Dia menjadi motivasi. Lepas tu kumpul sebagaimana yang ada sekarang, alhamdulillah ada siap 2 buku, Asam Garam 1 dan 2. Itu sebenarnya peringkat awal ialah satu skrip. Cuma apabila nak diterbitkan, mikir tanya, kita ada pengalaman sikit sebanyak dalam penerbitan, nak keluar sekaligus ni orang tak kenal aku lagi, kos tinggi juga sekaligus, dia tidak boleh jual harga yang ni, kos ini semua perkiraan, mana kena pecah ni. Itu dipisahkan. Nak dipisahkan tu pula, dilema panjang sebab kita pisahkan satu buku cerita tentang konflik saja, satu buku cerita tentang romantik. Dan nak keluarkan serentak, masa tu kekurangan bajet dan sebagainya semua. Memang mencabar. Saya terbit buku satu juga, terbitlah panjang, kata penjaman terkeluarkan juga, terbitkan juga, tunggu respon. Dan ada respon pribadi sebelum pada tu, kata Ustaz bahaya ni Ustaz, keluar buku macam ni nanti Ustaz kena penjara. Ini betul orang sebut, pegawai di JAIZ. Ustaz kalau tidak pun Ustaz kena minta tazkiyah, kata pengantar daripada mufti ke, untuk backup ni. Bahaya ni Ustaz. Ada seumpama tu cerita lama lah. Dan itu menyebabkan dalam beberapa bulan lepas pada itu keluar terus buku Asam Garam 2, nak bagi nampak imbang untuk hal ini. Alhamdulillah, itu cerita belakang tabirnya untuk saya sampaikan kepada jemaah sekalian yang mengikuti bahawa ini hadis, kerana permulaan, titik mula Asam Garam ialah hadis ini. Cuma apabila kita susun semula buku ini, dia tidak duduk mula-mula lah. Kenapa susunan tu atas orang kata saya punya budi bicara pertimbangan lah. Tapi nak katanya ini permulaan dia. Jelas lah, ibu-ibu sekalian, saja perkongsian luaran. Baik, mari kita menggali hadis ini untuk mengkaji lebih mendalam. Yang penting ialah kita dapat ambil pedoman daripada kehidupan Nabi SAW. Baik, kita baca semula hadis ini. Kata Anas, yang menceritakan Anas, barangkali tidak disebut secara langsung, barangkali Anas juga ada ketika itu. Baik, secara mudah begini, peristiwa ini berlaku dalam suasana Nabi sedang atau Nabi menerima tetamu. Para sahabat Nabi datang ke rumah Nabi SAW. Rumah isteri Nabi yang tidak disebutkan lagi nama tu. Ada sahabat Nabi ramai kat situ.
Barangkali Anas yang menceritakan hadis ini juga ada, sebab dia khadam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia standby, mungkin itu masa dia menyaksikan sendiri. Baik, ada. Dan isteri yang menjadi tuan rumah di situ barangkali apabila tetamu datang pergi untuk siapkan makanan. Siap-siap makanan, duduk kat dapur. Biasa kita perempuan pun tahu kan. Tak lama kemudian datang khadam dari rumah isteri Nabi yang lain bawa talam. Dah siap makanan. Faham situasi dia? Masuk ke rumah. Jadi isteri Nabi yang duduk tengah siap makanan tu, psikologi kita boleh faham kan. Aku siap, aku tak siap-siap ni. Tiba datang makanan. Datang pula bukan daripada orang biasa. Ni datang pada jiran sebelah aku ni. Jiran sebelah aku apa ni madu aku. Ni ada rasalah tercabar sebagainya. Itu perasaan ketika itu. Lalu Pak isteri Nabi yang jadi tuan rumah tu, dia dah dikelabui fikiran dia, boleh bayang kalau orang kata memang put yourself in the dalam kasut orang tu kan. Rasa. Itu yang berlaku. Datang khadam bawa talam, dia pukul tangan khadam tu, jatuh talam tu terbelah. Dia tidak pecah, dia terbelah. Kenapa terbelah? Ini yang kemudian saya sebut talam. Sebab talam zaman dahulu, talam dia diperbuat daripada kayu. Gambaran dia ada, saya cari dalam perhatikan muka surat 32. Mungkin anda baca sampai ada buku, boleh dia gambar hitam putih. Tapi kita boleh bayangkanlah tu apa dia sebut, walaupun hitam nampak gelap, gambar talam tu, bayangkan dia buat daripada kayu. Di pelbagai bentuk dan saiz dia. Itu zaman makan, realiti makanan masa itu. Sebab itu saya selalu sebut ataupun di tempat yang lain, membaca hadis ataupun sunnah makan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sunnah minum Nabi sallallahu alaihi wasallam, perlu kita memahami sekali dipackage dengan suasana makan dan minum zaman Nabi. Kena faham begitu. Okey, kita cerita pasal hadis Nabi makan, Nabi minum. Kena faham situasi dia, realiti masa itu bagaimana para sahabat Nabi makan satu talam. Makan mana berjemaah dan satu talam. Kita makan berjemaah juga, satu meja. Tapi pinggan lain-lain. Bezakan realiti itu. Begitu juga minum. Minum zaman Nabi juga dalam kata satu jak besar. Satu ni yang dikongsikan bersama. Minum pakai bertukar mulut kan. Kita minum sama-sama tapi gelas masing-masing, air masing-masing, lain-lain. Itu realiti itu kena faham. Sebab dia kita akan memahami sunnah Nabi yang lain nanti. Baik. Itu talam. Talam diperbuat daripada kayu. Lalu apabila jatuh talam tu dengan hentakan dia kena tu jadi terbelah. Dan makanan itu pun berjatuhan terburai. Itu dramanya. Baik. Kemudian yang berlaku selepas itu yang lebih penting untuk kita melihat akhlak Nabi SAW. Apa Nabi buat? Nabi kutip sendiri. Pertama Nabi cantumkan talam tu, kayu, kita boleh faham lah logik dia. Nabi cantumkan semula. Dalam tu warna bulat tu boleh lekat baliklah bersepih 3 ke bersepih 4 ke, lekat balik tu balik. Dan makanan tu pun dikutip semula letak atas talam tu. Lepas tu Nabi pun kata, gharat umukum, ibu kamu cemburu. Nabi kata kepada siapa? Baru kita faham. Nabi kata kepada sahabat Nabi ada di rumah itu. Di rumah pada ketika itu. Dan dah berkumpul makanan atas talam tu semula. Nabi kata, gharat umukum, kulu. Jom makan. Makanlah, jom. Buat benda tu biasa saja. Fa'akalu. Lalu para sahabat Nabi ada kat situ, jomlah pakat makan. Jadi kita boleh bayang, satu talam itu dengan sahabat Nabi yang ada boleh jadi paling ramai pun 10 orang kan. Dia bukannya ratusan orang, tak. Rumah Nabi pun bukan besar sangat. Tapi untuk berkeliling satu talam tu 4-5 orang, mungkin ada orang di belakang sikit ni pakat-pakat chip kan, pakat-pakat buat rasa-rasa, itu kadar dia. Dengan ini untuk kita tahu juga bahawa rumah Sayyidatina Aisyah, rumah isteri Nabi tidaklah sekecil sebagaimana sangkaan sebahagian kita sebelum ini. Ibarat satu bilik sahaja. Satu bilik sahaja nak solat pun Sayyidatina Aisyah kena tarik kaki nak ni. It's gambar seolah satu bilik kecil saja. Tidak begitu.
Dan kita tengok pula, saya buat dalam buku Madinah Takkan Rebah kan, gambaran rumah Saidatina Aisyah, rumah isteri Nabi yang lain, dia agak tak sebesar rumah kita, tetapi rumah lah, ada ruang tamu, ada tempat tidur dan ada dapur. Dia bukannya sekecil itu yang jadi kita faham dan boleh muatkan agak ramai sahabat Nabi SAW. Ya, baik. Kat mana tadi? Nabi kutip semula, Nabi kata jom makan, lalu pakat makan. Dan kalau nak cerita tentang ambil faedah tentang rumah tangganya, sampai situlah. Tapi hadis ini kita sebut para ulama, tentang Imam Bukhari kita sebut tadi, Imam Abu Daud, kita tengok bagaimana ataupun di mana hadis ini mereka letakkan. Imam Bukhari, antara saya jumpa hadis ini, dia letak dalam bab kitab mazalim, perbuatan zalim, dalam bab orang memecahkan milik barang milik orang lain. Itu Imam Bukhari. Dia hadis yang sama, satu tempat letak dia bab nikah, bab cemburu, satu tempat lagi dalam bab muamalat, ganti rugi kat situ. Imam Abu Daud, dalam kitab Sunan Abu Daud dia, hadis itu satu tempat je dia letak, iaitu dalam bab cerita tentang jual beli, dalam bab apa ganti rugi. Ini penting. Itu cara para ulama dahulu. Bukan nak kata satu hadis, satu pengajaran saja. Saya baru sempat belik tadi, ada tak tengok, ada orang boleh keluarkan, saya nak senaraikan mana sekejap. Boleh keluarkan ni yang dia punya 32 poin penting daripada hadis ini. Ini cara tadabbur hadis. Ibu-ibu pun boleh saya sebut sebelum pada ni kan, kalau ada idea-idea yang terlintas apa, ya, saya buka untuk kongsikan pengajaran-pengajaran tambahan daripada hadis ini. Baik, itu dia. Jadi sentuh sikit berkenaan dengan hukum hakam ganti rugi ini. Saya sebenarnya bidang saya dalam belajar tu, bidang saya usul fiqh. Fiqh itu memang kecenderungan dan minat ke situ. Cuma mari berlalunya masa dalam kerja apa sini ni, kita nak cover semua tak dapat. Lalu saya putuskan kena ambil satu bidang yang aku nak tumpukan hingga akhir hayat. Yang mana antara minat semua kan, antara sirah, antara ni lah saya kata aku fokus sirah lah. Fokus sirah pula sirah sahabat Nabi SAW, yang tu. Yang lain dia kita jadi yang secondary sahaja. Baik, tetaplah apabila baca hadis-hadis umpama ini tentang hukum hakam ni, dia memanggil atau menggamit nostalgia. Kita sebut sikit tentang hukum hakam ganti rugi. Iaitu semudahnya wajib digantilah apabila kita rosakkan sesuatu barang orang, milik orang, baik milikkan awam atau pemilikan persendirian, dia perlu diganti. Walaupun rosaknya sikit. Ini rumusan. Rosaknya sikit perlu diganti. Ini perbincangan panjang dan ini penting. Dia bagi saya lah, saya yang mungkin ibu bapa baru, kita ada anak-anak, kita kena bertanggungjawab. Saya lagi lah banyak anak yang ni macam-macam kan. Apabila merosakkan barang awam yang ni, kita tak pandai-pandai lah budak. Tak boleh, tak. Kita kena ganti. Cuma isu itu nak ganti yang awam ni macam mana, itu perbincangan lain yang orang teknikal lah. Yang penting dari segi sikap yang terbina terasa ilmu, begitu. Setiap barangan orang, sendirian ke, awam ke, atau awam ke, kalau kita yang rosakkan, walaupun sikit, kena ganti. Cara ganti, kadar ganti itu, tapi asasnya begitu. Yang kedua tadi, kita sebagai ibu ayah, kita bukan sekadar bertanggungjawab dengan diri kita, perbuatan kita, tapi turut kepada orang tanggungan. Kalau kita ada anak yang kita tanggung, dia buat, anak tu tak balik lagi, tak ni, kita yang kena ganti. Sebab saya kata begini, kenapa ada ialah kecenderungan, tapi orang anggap biasa-biasa, benda yang dirosakkan oleh anak di atas namakan alasan biasalah budak-budak. Oh, macam tu je. Biasalah budak-budak kan ni. Yalah memanglah budak-budak perangai dia rosak kan, tapi apabila berlaku awak kena ganti. Dan saya banyaklah pengalaman lah dengan jiran, contoh dengan jiran anak saya. Tapi kita kena akui lah. Orang marah kat anak kita,
baling apa main bola, bola masuk dalam ni kena kena apa kena pasu. Memanglah oh ya tak apa budak biasa. Ya tu dia akhlak dia bagus. Kita sendiri cari tengok pasu pecah macam mana. Alamak. Pergi cek 20-30 ringgit juga. Beli ya pejam mata beli. Bagi ada. Kena tu pasal. Itu kita punya akhlak dan sikap berdasarkan uh, prinsip ini kena diganti. Panjanglah saya nak cerita tentang tu tapi sekadar ingatan orang kata pesanan khidmat masyarakat. Habis tentang yang tu saya kita dulu 85. Baik kita tumpukan dari sudut uh, pedoman dalam berumah tangga. Jemaah sekalian, kalau boleh perhatikanlah hadis atau yang ada buku, cuba tengok bagaimana susunan ataupun dia garapan atau persembahan hadis ini. Ada hadisnya, terjemahan, kemudian ada catatan tu yang agak panjang kan. Kemudian ada bahagian khas pula di muka surat 31, beberapa surat ni agak lengkap. Tidak sebagaimana sebahagian hadis-hadis yang lain. Ada hadis, terjemahan, kemudian ada catatan ringkas. Kan? Ada tu tak ada catatan langsung. Ini sekali lagi saya sebut behind the scene-nya. Asal buku, konsep asal saya nak buat bukunya begini. Sebagaimana hadis yang pertama saya ni. Adanya hadis, terjemahan, kemudian catatan, huraian, perbincangan tu yang agak orang kata lumat, agak terperinci untuk setiap hadis. Tapi along the way dalam proses publish buku tu makin tebal dia ada kaitan dengan costing ni. Sebab saya terbit sendiri, kena ambil kira sendiri semua benda. Yang tu yang di akhirnya kena dibuang itu, buang ni, buang hadisnya. Kalau tak buang hadis, buang catatannya. Kalau tak buang di orang kata diringkaskan. Itu yang berlaku. Hatta ada yang buku ataupun hadis sepatutnya dihuraikan tapi tidak dihuraikan. Apapun saya serahkan kepada asatidah, guru-guru yang mensyarahkan hadis ini, dia ruang yang luas untuk dia boleh inilah. Nak katanya begitu kalau lah yang asalnya sebagaimana hadis yang pertama ini dengan huraian yang panjang. Jadi saya nak sebut hal ini kenapa untuk dalam pertemuan kali ini saya tak perlu masuk mendalam pada catatan ini. Jemaah sekalian boleh baca sendiri ataupun mungkin saya sebut ringkas-ringkas sahaja. Tengok di bahagian catatan, kita baca tajuk sahaja. Adalah sunnah menjaga, nombor 1, adalah sunnah menjaga air muka pasangan di depan orang ramai. Ini rumusan. Saya sebut ni tadabbur, poin penting daripada hadis ini. Poin ini tidak ada dalam apa orang lain. Ini ialah rumusan peribadi saya, bukan nak kata saya yang ni. Tapi apabila kita baca rumusan orang lain, kita dapat come up, keluarkan dengan rumusan yang lain sebagai pengayaan. Sebab bila kita baca hadis ni, saya baca syarah Imam Ibn Hajar menghuraikan sangat banyak poin-poin penting Allah yang asasnya sangat banyak. Yang tu kita blend, kita pun tercetus hal yang lain, lalu kita letak yang ini. Jadi perempuan sekalian, jemaah sekalian pun mungkin ada. Saya sebut tadi poin pengajaran, tadabbur ataupun cetusan yang tersendiri boleh kongsikan nanti. Yang pertama saya sebut adalah sunnah menjaga air muka pasangan depan orang ramai. Sunnah dalam arti kata yang Nabi buat. Dan ini sudah tentu sunnah yang kena diikuti. Memang isteri Nabi yang tu tidak, dia kalau kita memalukan Nabi. Itu part dia. Tapi orang yang kena tu Nabi sendiri, adakah Nabi balas? Nabi memalukan dia? Tak. Nabi jaga air muka dia. Jadi kita pun begitu, pengajaran ni kita boleh ambil, akhlaknya kita jaga air muka orang. Saya pernah tengok sendiri, ni sekali dia ingat orang sebut je, tapi ni tengok sendiri, Allah, suami marah isteri depan orang ramai. Saya kata Allah, sabarnya isteri tu. Dia tak ingatlah, tapi dia ingat pengalaman tu. Dia menengking isteri dia. Kata depan Allah, kata ini bukan akhlak Islam, bukan akhlak Nabi SAW. Meskipun salah tu boleh jadi salah isteri tu, tapi untuk nak hukum, nak balas depan orang ramai itu. Dan jangan terkejut, isteri marah suami depan orang ramai pun banyak kan, kena jaga.
Bahkan ni bahkan boleh berlaku pada orang baik-baik juga. Kita pergi contoh, saya membayangkan satu peristiwa yang berlaku. Pergi apa ziarah sahabat, ustaz juga, dan kita bersama, dia ada isteri melayan, Yahidah, dan yalah kita tak tahulah bang kali si isteri tu dia nak mesra ke. Dia cerita-cerita secara umumnya saya tahu membawa keburukan, menunjuk keburukan suami dia. Dia ni saya kata dalam hati, ya Allah, tak patutlah, tak sebut pun tak apa kan. Tapi hal itu kan, kita kena sama-sama jagalah. Boleh ada kita tersilap, saya sendiri tersilap. Oh, tu. Jap. Begitu. Jadi kita ingatkan balik dengan hadis ini, walau di mana saja berada, kita dengan pasangan, dengan anak-anak harta pun kena jaga air muka, kan? Baik. Dan dalam hadis ini, di bawah poin ini, puan-puan boleh baca, saya muatkan sebahagiannya apa huraian dari imam. Sekejap, saya tak. Headset baru tak tahu nak buat macam mana. Sudah. Saya tak nak angkat lagi. Baik, ada catatan atau komentar daripada Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, apa-apa boleh baca sendiri insya-Allah. Yang kedua, poin yang kedua, terus kita pergi, jangan memburukkan lagi konflik. Ini dah berlaku, tapi sikap kita selepas pada itu, apa yang kita lakukan, adakah tambah api bagi teruk lagi, kan, berperang tu depan orang ramai? Tak. Nabi tidak buat begitu. Jangan burukkan lagi konflik. Kat sini kita tengok, kat sini saya rumuskan, saya mengangkat, dan bukan saya, ni bukan saya punya. Kat sini perbincangan yang sangat mendalam oleh ulama antara Ibn Hajar mengupas tindakan hikmah di sebalik tindakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini saya rumuskan dalam poin ini, poin yang kedua ini. Kenapa Nabi buat sendiri? Yang tu kita kena faham. Dan ni penting, cara kita belajar sirah pun begitu. Selepas pada sirah sudah mencapai satu tahap, iaitu riwayat peristiwa itu sudah disusun, tinggal kita mari kemudian untuk menganalisis. Kenapa Nabi buat tu? Kenapa ni? Itu penting. Bukan sekadar mengajar ataupun tahu tentang fakta. Baik, kat sini Nabi kutip, Nabi sebut, Nabi sendiri. Apabila kita mendalam, kita tengok, kenapa Nabi kutip sendiri ya? Walhal di sana ada pilihan. Kita tengok, Nabi boleh, kata kita situasi kita lah, kita boleh suruh isteri kita pecahkan, yang jatuhkan. Awak jatuhkan, awak kutip balik. Kalau itu jadi panjang lah cerita kan. Tapi Nabi tak buat. Satu. Nabi boleh suruh Anas yang meriwayatkan hadis ini. Dia khadam, memang special, dedicated untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anas, boleh tak kutip nah? Boleh. Ataupun Nabi boleh offer, buat tender terbuka. Siapa-siapa boleh tak tolong kutip. Sahabat Nabi ramai. Dan Nabi sebut je tu orang pakai kutip lah. Tapi semua Nabi tak buat. Nabi kutip sendiri. Dan perkara pun kalau kita bayangkan berlaku dengan agak pantas. Jatuh talam, tu Nabi pun kutip. Tak ada nak apa semua tergambar, tak ada. Nabi mungkin sahabat Nabi pun tak ada nak fikir-fikir. Nabi kutip sendiri, Nabi kata, "Gharat ummukum, jom makan." Berlalu begitu saja. Nah, hikmah yang sangat besar. Hikmah yang sangat besar. Lalu para ulama antara Ibn Hajar muas tindakan Nabi sangat tepat. Kenapa tak buat pilihan 1, 2, 3, sebab Nabi buat pilihan Nabi kutip sendiri tu, selesai masalah. Selesai terus isu ketidakpuasan hati isteri Nabi yang pecah, yang jatuh ke talam, dan ketidakpuasan hati yang mungkin timbul oleh isteri Nabi yang hantar makanan. Selesai. Uraian boleh baca dalam perincian nanti. Tak nak katanya ini. Baik, yang ketiga, fahami soal cemburu. Fahami soal cemburu. Ada juga huraian dari segi hukum, nak katanya agama ataupun hukuman itu tidak dikira contohnya pada niat, pada penyebab buat itu, tapi dikira pada kesan perbuatan itu, kan. Cemburu, aku cemburu. Adakah salahnya atas cemburu? Awak tak cemburu, cemburu tu salah, berdosa. Tak. Tapi perbuatan yang terhasil daripada cemburu itu, cemburu menyebabkan dia rosakkan barang lain. Dihukum atas perbuatan merosakkan barang orang itu. Adapun cemburu tidak ada ni.
Cemburu kita sebut beberapa kali ialah dari sudut agama ialah sifat yang terpuji. Cemburu sifat yang terpuji. Nabi sebut aku orang paling cemburu, dan Nabi pun kata Allah nisbahkan zat Allah adalah zat paling cemburu. Cemburu satu sifat yang terpuji. Cuma kita sebutlah semua sifat pun baik ke buruk ke, kalau dia tak kena tempat dia, dia menjadi tercela. Secara asal dia sifat yang terpuji. Itu. Cemburu kita kena beza banding dengan perbuatan yang terhasil dari sikap cemburu itu kita kena beza. Baik. Yang keempat, penting memahami personaliti dan situasi pasangan. Ini juga boleh baca perincian dia. Baik, habis yang tu, seterusnya ada bahagian 31, habis saya susun semula, kita buat bahagian khas lah untuk pinpoint je. Kalau asalnya dia perbincangan dia panjang setempat, tapi saya mudahkan dalam bentuk soal jawab untuk menjawab persoalan yang mungkin timbul saya sebut tadi. Baik, dalam bentuk soalan. Siapa yang pecahkan? Siapa yang jatuhkan talam? Baik. Jawapan dia dah ini sepakat sebab memang ada dalam hadis lain sebut namanya. Dalam syarah hadis ini pun Imam Ibn Hajar kata tak pelik. Inilah Ummul Mukminin. Jawapan dia ialah Sayyidatina Aisyah, punca berangin. Cuma Melanda punca berangin. Baik. Apa Sayyidatina Aisyah, isteri Nabi yang Nabi berada di rumah itu ialah Sayyidatina Aisyah. Dia yang tepuk tangan khadam jatuh terbelah. Itu Sayyidatina Aisyah. Tidak syak lagi dia. Baik. Sekarang ni, siapa yang pecahkan ataupun siapa yang bawa makanan itu, yang buatkan makanan itu? Yang ni khilaf panjang. Sebab riwayat yang pelbagai yang saling bercanggahan. Saya sebut kat sini, ulama khilaf sama ada Zainab binti Jahshin, yang kedua Ummu Salamah sebagai riwayat Abu Daud, yang ketiga Safiyah sebagaimana riwayat Abu Daud. Wallahu alam siapa sebenarnya, saya sendiri tak dapat putuskan. Tapi saya bawa kat sini orang kata pemilihan Ibn Hajar, dia kata Zainab binti Jahshin, dan dihuraikan kenapa dia kata Zainab binti Jahshin, sebab gini-gini. Dan kita tahu bahawa paling kuat atau rival yang menyaingi Sayyidatina Aisyah ialah Zainab binti Jahshin. Itu dalam bedak itu antara sebab dia. Tapi tadi ada riwayat pelbagai yang menyebutkan betul ke dia? Tak tentu lagi. Menarik dia, ini baru saja, bukan lain tapi beberapa bulan, rasa dah tahun ni juga ataupun tahun lepas. Nak katanya berlalu lama dah daripada buku terbit. Saya jumpa riwayat yang lain menyebutkan isteri Nabi yang lain. Iaitu dalam riwayat Ibnu Majah, Hafsah, Sayyidatina Hafsah. Kalau saya boleh baca riwayat dia, saya buat catatan kat sini. Kana Rasulullah ma'a ashabihi fa sana'at lahu ta'aman wa sana'tu lahu ta'aman. Ini Sayyidatina Aisyah. Ini Sayyidatina Aisyah ceritakan. Rasulullah bersama para sahabat dia. Fa sana'tu lahu ta'aman. Aku pun buatlah makanan, siapkan makanan untuk Nabi. Wa sana'at Hafsah ta'aman. Dan Hafsah juga siapkan makanan. Fasabaqatni فسبقتني فقالت للجارية انطلقي. Baik. Sayyidatina Aisyah kata Hafsah pun buat juga makanan. Fasabaqatni, ini penting. Sayyidatina Aisyah kata Hafsah siap makanan dulu. Siapkan makanan dulu. Dia pun kata kepada jariah dia, hamba perempuan. Ini kita tahu daripada riwayat ini, kita tahulah bahawa hamba itu ialah perempuan yang bawa tu. Buat makanan. Semua tidak tahu siapa, laki ke boleh jadi, perempuan boleh jadi, khadam tu. Ni perempuan, al-jariyah. Khadam ni pelayan perempuan bawa. Intaliqi, pergi jumpa, bagi kat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian fankathartu, sampai ke rumah Sayyidatina Aisyah, makanan itu dia dibawa, aku pun jatuhkan sampai terbelah, sampai pecah itu. Fandathar ta'am, lalu makanan pun terburai. Hadis riwayat Ibnu Majah. Ini menarik bagi saya, ini menarik sebab kita menemui penemuan yang lain. Hafsah dalam buku saya buat ni 3 sahaja. Jadi mana satu wallahu alam, tak boleh nak jelaskan. Ataupun puan boleh, ibu-ibu jemaah sekalian boleh
ada cara ataupun boleh pandang siapa yang sebenarnya yang berlaku. Baik. Apa menarik ya kalau letak sini Ibn Hajar kata dia juga berpendapat, nak kata kita nak tentu berpendapat kejadian seumpama ini berlaku beberapa kali antara dua ummul mukminin yang lain. Sebab tak boleh nak ni. Maknanya kata berulang beberapa kali. Baik. Yang ketiga, siapa hamba yang menghantar makanan? Tengok catatan saya buat ni juga tidak diketahui, dan saya cukuplah dengan apa Imam Ibnu Hajar sebut. Dia kata saya belum menemui nama khadam tersebut, dan Imam Ibnu Hajar dia ulama besar yang mengkaji sedalam-dalamnya, dia tak jumpa, kita apatah lagi lah. Itu saya. Apa makanan yang dihantar? Kita tengok tadi sebagaimana ada beberapa riwayat isteri siapa yang hantar, begitu juga makanan itu juga ada perbezaan dia menurut pada riwayat itu. Ada dua, pertama Hais. Saya tak sempat nak cari gambar dia. Kalau lah yang hantar makanan itu Sayyidatina Zainab. Hais ni makanan macam mana perempuan boleh baca. Yang kedua, kalau bukan Hais ialah roti daging. Roti campur daging. Ini riwayat yang lain. Baik, siapa yang ada ketika itu ramai, tidak disebut siapa. Ya, kita Anas antaranya. Wallahu a'lam. Baik, saya berhenti setakat ini untuk hadis ini. Kalau kita ada masa, kita akan baca hadis yang kedua. Saya nak dengar respon dahulu daripada jemaah sekalian. Ada soalan-soalan lagi, saya tak sempat baca. Macam mana Puan Moderator? Maaf tu baik dulu, ada Quran pula. Ya Allah, insya-Allah haji-haji semua. Silakan jemaah, apa yang nak bertanya Ustaz ke, nak bagi pandangan ke, disilakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya. Puan Nak tanya Faridah. out of curiosity kan, macam Ya. hadis ni diriwayatkan selepas Ummul Mukminin tu meninggal ataupun wafat ataupun masa dia masih hidup lagi. Hadis ini diriwayatkan kalau boleh jelaskan, takut saya salah faham. Macam mana Puan? Ini berkaitan dengan sifat cemburu Ummul Mukminin kan. Ya. Jadi hadis ni diriwayatkan oleh Anas ya. Selepas the person lah, maknanya isteri yang memecahkan pinggan itu meninggal ataupun masih hidup lagi. Baik, Agaknya. Ya, menarik soalan ini. Saya jelaskan dari sudut realiti periwayatan hadis, kalau boleh menjawablah. Pertama, peristiwa berlaku pada hayat Nabi SAW. Sebagai sahabat menyaksikan, sebagai sahabat tidak menyaksikan. Pada ketika itu, masing-masing sahabat yang tahu, dia akan ceritakan kepada sahabat Nabi yang tidak ada di situ. Itu realiti pengajian zaman itu. Kita tengok daripada hadis-hadis yang lain, antaranya Sayyidina Umar dipesan. Sayyidina Umar dia ada hari dia. Dia bukan tiap-tiap hari 24 jam bersama Nabi. Sebaliknya dia ada hari dia bersama Nabi. Dan dia bergilir dengan sahabat Nabi yang lain. Hari ini aku pergi duduk dengan Nabi, esok kau pergi kerja. Esok aku pergi kerja, kau ni. Dan hari yang dia tidak ada itu, sahabat Nabi yang ada ceritakan, hari ini berlaku begini-begini, hari ini Nabi ajar begini-begini. Itu dia. Begitu juga para sahabat yang senior akan ceritakan pada anak-anak dia. Gitu. Segala yang berkaitan dengan Nabi mereka ceritakan. Ini pada zaman hayat Nabi, pada sahabat masih ada. Kemudian nanti Nabi tidak ada, para sahabat menjadi rujukan ummah, membuka kelas-kelas pengajian, mereka ceritakan pengalaman ini kepada orang kata tabi'in ketika itu. Dia tidak tunggu tempoh, dia tidak ada gap. Adakah nak tunggu semua isteri yang terlibat ni meninggal? Tak, dia ceritakan begitu. Sebab dia tidak ada aib sebenarnya dari segi kita sebut ni, hal ehwal Nabi tak cerita. Tak. Dia tidak sama dengan kita. Ini kita kena jelaskan. Saya sebut beberapa kali. Kalau kita hal-hal rumah tangga, kita umat dia, kita tak boleh cerita ke orang. Baik cerita ini ke dia ni, kita ada ni. Ada orang kata kaitan dengan menjaga maruah begini. Tu. Ada pun yang berlaku pada Nabi SAW, pada rumah tangga Nabi SAW, nampak macam ni, dia di syariah, dia diceritakan, isteri Nabi ceritakan apa, dan kita akan tengok
para sahabat Nabi ceritakan. Kalau pada kita, kita nilai dalam realiti masyarakat, apa betul cerita macam tu? Nampak dia punya asas tu berlainan. Ini hukum khas untuk Nabi SAW. Jadi saya sebut situasinya begitu. Memang penceritaan itu berlangsung sepanjang masa, tidak ada gap. Jadi kita akan tengok Anas kemudian, dan Anas ialah sahabat Nabi yang paling akhir, yang paling terkenal, yang pada akhir meninggal dunia tahun 91-92 Hijrah. Nabi wafat tahun 11 Hijrah. Ni tahun 91 Hijrah, hampir 80 tahun kemudian. Dan dia menjadi antara ulama rujukan. Dia pun cerita-cerita sampaikan. Wallahu alam, itu saya jelaskan dari sudut itu. Tak tahu menjawab ataupun tidak. Secara langsungnya tidak menjawab. Adakah berlaku, saya tak ada jawab secara orang kata pinpoint begitu. Tapi saya jawab secara umum begitu. Wallahu alam. Boleh tanya semula nanti kalau tidak jelas ni perlukan penjelasan. Ada soalan lain? First time tengok ni apa? Puan Omnira. First time tengok. Talam tu Ustaz. Kat gambar talam tu first time Oh, saya tengok. baik. Baru tahu buat daripada kayu, subhanallah. Mungkin boleh cari Google, kalau boleh type, dalam bahasa Arab tu suhfah, akan mudahlah. Ataupun cari ni, suhfah taqlidiyah. Ini antara sebab saya nak pergi ke museum. Ya soalan ya. Kalau tengok Ustaz nampak macam besi kan? Pasal dia macam Handle dia besi. handle dia tu besi. Handle Dia tu buat besi. dengan kayu. Maknanya Betul. zaman dulu orang ni mengukir kot ya. Takkan dia ada mesin, dia mengukir dulang tu ke? Ya, mengukir buat Kayu-kayu besar tu kan? ni. Mengukir buat dulang-dulang ni. Ulang, dan kita kayu tu pula kita kena tengok dia bukannya boleh jadi kita kata satu gitu. Dia boleh macam papan-papan yang digabungkan lalu dipotong. Digam tu. Ini teknologi kita orang Melayu lah paling pandai buat kayu sebenarnya. Tapi cantik lah. Maksudnya dia boleh jatuh pecah. Mungkin dia pecah dua je Ustaz. Duit tu je Nabi boleh cantum balik dan letak balik makanan atas tu. Boleh jadi. Tak pecah kecil-kecil sebenarnya, dia pecah dua. Kalau kaca tak ada cantum dah. Betul. Itu salah kan? Itu salah terjemahan pinggan tu. Kalau besi tak pecah, jatuh pun tak pecah. Ini kayu dia pecah dua je lah sebenarnya. Betul. Itu konflik saya masa mula-mula jumpa hadis ni. Ni lama saya sebut. Pencarian hadis-hadis tentang ni bukan kata bukan dalam berapa bulan saya go ni. Saya kumpul satu sikit. Ni masa tak cerdik. Saya duk fikir aku duk faham talam ni kalau zaman kita hari ni. Sama ada besi ataupun plastik. Makan macam tu Ustaz. Orang-orang Arab kan suka makan dalam pinggan besar, share ramai-ramai. Betul. Itulah dia orang memang guna talam. Kalau kita orang-orang Jawa makan macam tu lah. Kan orang Jawa, orang-orang alim-alim ulama ni. Daun pisang. Kita makan dalam dulang ni kan. Tak boleh dulang. Talam kita. Kita besi. Jatuh pun tak pecah. Sama ada besi atau zaman sekolah saya dulu plastik lah. Plastik lagi lah Ustaz. Yang tu terkeliru. Kita duk bayang macam mana talam zaman Nabi. Plastik mungkin besi pecah macam mana. Masa tu ni. Lalu pun tak pinggan. Rupanya tak gambar pun faham. Boleh kayu. Baik. Pula gambar, ada gambar Ustaz. Kena cari. Kita tengok kan. Tidak kita duk bayang lagi apa lah rupa. Cari yang kalau ada warna lagi cantik. Ada yang asal. Tak ada warna. Ada soalan lain? Assalamualaikum Ustaz, nak tanya. Waalaikumsalam, siapa? Saya. Ya. Kak Intan. Kak Intan. Macam contohnya kalau hadis ni kita ambil Sayyidina Aisyah yang buat kan. Lepas tu Nabi buat macam tu, layan macam tu. Kalau orang akan berkata, yelah Nabi sebabnya ini isteri muda yang cantik, yang ni mungkin sebab tu Nabi akan buat macam tu, macam jatuhkan ego dia. Macam ni kita nak macam tu lah nak reply balik orang cakap macam tu. Mungkin kalau isteri lain itu mungkin dia tak buat macam ni ke, mungkin lah akan ada suara-suara macam tu ke. Iya kan je lah. Macam tu Ustaz kan, sayang bini muda kan. Saya jawab macam mana, tapi begini. Kita baca sekarang ni Asam Garam 10 kan. Cuba tengok Asam Garam 10.
isteri tunjuk perangai depan orang ramai. Wataknya Sayyidatina Aisyah. Oh, makna kata, oh, mentang-mentang Sayyidatina Aisyah, Nabi sayang lebih. Okey, baik. Kita baca hadis yang ke-11, Atam Garang 11, muka surat 33. Kita tengok muka surat 33. Sayyidatina Aisyah pelikih orang, Rasulullah marah. Kat sini terus boleh jawab secara respon secara tak langsung. Kalau lah kata, oh Nabi saya lebih, Aisyah buat apa sahaja, Nabi tak marah. Kan, tentang ni. Okey. Tengok, kita terus jumpa hadis yang berikutnya. Aisyah kena marah. Aisyah kena marah. Dan kena marah pula berkaitan dengan siapa? Isteri paling tua. Isteri paling tua. Ni isteri paling muda, atau konflik, bukan konflik tapi berkaitan dengan isteri paling tua. Nabi marah. Nak kata, kalau kita berpada dengan ini, nak kata tak, Nabi bukan kata layan lebih buat sebelah, bela tak pasal-pasal Sayyidatina Aisyah, tak. Mana itu hatta hikmah Nabi, tak sampai nak kena marah, tak. Yang ni ada kena, yang patut kena marah, kena. Yang tu kita kembali sikap Nabi, dan husnuzan itu perlu dibina begitu. Nabi tidak ada favoritism dari sudut sampai tahap menafikan hak orang lain untuk nak angkat satu ni, tak. Tapi dari segi muyul, perasaan sayang lebih itu, ya, sebagaimana kalau orang ada isteri 2, 3 ataupun anak, kita akan ada bukan favor tapi rasa sayang lebih. Boleh faham saya ada anak 6, ada yang kita rasa dia bagus lebih daripada yang lain. Itu. Adapun saya sayang semua, kan. Tapi yang bagus lebih pun kalau salah kena juga, kan. Begitu, semata-mata itu. Wallahu alam, jawab tak Puan Intan punya soalan? Boleh jawab tadilah. Terima kasih. Kiranya macam marah bertempat lah. Bukan main bow je semua kan. Betul, marah bertempat. Jadi kita Okay. kena kaji lagi lah, kenapa Nabi tak marah. Saya dah cuba kumpul riwayat. Tapi setakat yang saya kumpul masa tu tak jumpa lah. Ada tak after peristiwa selepas pada tu? Mana kata sahabat Nabi balik, semua balik, lalu berlaku orang kata sambungan round kedua, Nabi marah-marah kepada Aisyah. Aisyah, awak ni malu khabar lagi ni. Tak jumpa riwayat itu. Assalamualaikum Ustaz, Assalamualaikum. yang ini bab ni Ustaz boleh faham balik kat saya yang Ustaz tulis ni. Baginda faham bahawa umum mukminin yang menghadiahkan makanan pun mungkin berniat menyatiki madunya. Jadi dari situ Nabi dah rasa tak payah marah lah, agaknya orang ni memang saja nak menyakitkan hati Aisyah ni. Dia biar, dia pun tak marah lah. Itulah ikut tu yang Ustaz tulis tu. Nah, bukan saya, dia bukan saya. Tengok kalau ni Ibn Hajar. Ibn Hajar pun dia bukan dia nukil ulama sebelum pada tu. Ibn Hajar dalam Fathul Bari menukil ulasan Ibn al-Arabi. Saya menukil apa yang Ibn Hajar bawa daripada Ibn Arabi, begitu. Ibn Arabi tu. Itu agaknya mungkin yang Rasulullah tak marah pasal itulah, dia terfikir memang yang bagi tu pun saja nak bagi, dah tahu orang kat rumah tu pergi bagi buat apa. Itu kira tu poin penting, memahami personality dan situasi pasangan. Jadi kita boleh jelas, betul. Boleh menjawab sekali lagi poin yang kita sebut. Dan kita sebut tadi saya pandangan. Ya, bagus. Sedikit yang saya cuba amati. Ialah Rasulullah ni level lain kan. Nak dapat kesabaran yang tahap tu memang Rasulullah ni contohlah satunya. Dan satu perkara, kalau orang yang dia tak melenting ni, kadang-kadang dia menimbulkan aura pada yang lain yang ada kat situ tu, jadi segan balik dan sangat menghormati. So tindakan Rasulullah, pertama tak marah isteri tu memang ada sahabat-sahabat tu, satu Rasulullah yang ambil action untuk jaga air muka kan. Sebab isteri dah tak jaga air muka tu dah satulah. Sebenarnya bila tindakan macam tu, bukannya air muka Rasulullah, air muka sendiri tu yang dah jatuh dulu. Tapi sebabkan emosi terkedepan, maknanya benda tu dah terlepas pandang. So Rasulullah ambil tindakan macam tu. Kadang-kadang Ustaz perasan tak, bila orang yang dia handle sesuatu dengan keadaan yang dia tak marah pun, tapi dia berjaya mendatangkan rasa segan yang sangat tinggi pada orang yang dah terlepas emosi satu, dan orang yang berada sekeliling tu automatik akan jadi macam lagi segan dan rasa hormat, dan langsung macam tak payahlah ambil kisah, kita tak payah ambil pot lah. Kalau kata Rasulullah melenting ataupun mungkin dia menegur isteri, adabnya macam ada hak lah. Dan akan jadi daya tarikan para sahabat pula tengok, oh laki bini ni bergaduh kan. Dia akan macam tu persepsi, tapi dengan tindakan Rasulullah ni mendatangkan lagi tinggi hormat dan rasa segan untuk orang terus berbicara tentang tu. Sebab Rasulullah ni pun tak ada rasa nak memanjangkan kes.
tapi menyelesaikan dengan tindakan yang sangat baik. Wallahualam lah. Belajar jugalah benda ni kan. Betul. Susah nak dapat ni keadaan ni. Sangat susah lah, tapi boleh belajar insyaAllah. Betul. Ya Allah kan. Saya teringat pada rumusan saya apabila buat benda ni, ya Allah, akhlak Nabi sangat terselah, bahkan lebih terselah apabila kita baca hadis-hadis konflik, hadis sebagainya. Kita akan nampak, ya Allah, ni betul. Sebab berbanding dengan kita baca hadis-hadis romantik dalam buku saya yang kedua tu, romantik. Ya, itu yang tu orang akan orang biasa angkat, oh Nabi bagus, Nabi ni dengan mengangkat aspek itu. Yang tu sebenarnya ialah betul lah. Tapi tidaklah yang ni, sebab dalam keadaan biasa, keadaan harmoni, orang akan boleh jadi romantik, itu biasa. Tapi bagaimana apabila berlaku konflik, berlaku hal seumpama ini asam garam, kat situ akan menunjukkan akhlak yang sebenar orang itu. Dan kat itu terbukti Nabi SAW akhlaknya luhur, akhlaknya murni, akhlaknya daripada hadis-hadis konflik begini. Jadi tadi saya kata, Allah perlu disampaikan. Saya nak sebut hari ini kerana ada sebahagian masih ada pada hari ini pun orang yang tak nak cerita. Ini saya berdasarkan respon-respon awal saya terima daripada dulu lah. Bahkan hari ini pun tak nak cerita hadis yang seumpama ni sebab dia kata ni membawa pada image buruk pada Nabi. Saya kata, okey, itu sudut pandang awak, okey lah. Dan yang bukan tak kena, yang ni apabila dia kata dia mengatakan, dia menghukumkan pula kata ni termasuk dalam idza, termasuk dalam kita menyakiti Nabi haram. Semua sepakat dalam hadis Al-Quran sebut tidak boleh tu'zu, jangan menyakiti Nabi, menyakiti perasaan Nabi. Lalu membawa hadis ni boleh boleh termasuk dalam perbuatan menyakiti hati Nabi. Dikiaskan dengan kita. Contoh kita, kalau orang cerita hal buruk kita mata kita sakit hati. Sakit lah. Aku kita sakit. Dah tu kita cerita pasal Nabi. Nabi lagi sakit. Tapi sebut lain. Tak. Berkaitan dengan Nabi tidak begitu. Allah sebut dalam Al-Quran tentang abasa wa tawalla. Allah sebut surat Tahrim. Ya ayuhan Nabi, Allah tegur. Dia menjadi satu drama yang dipertontonkan. Itu hak bagi Nabi SAW. Kena diceritakan. Tapi cara kita cerita itulah. Cara kita cerita dan cara kita mengolahkan rumusan. Bukan nak bawa kepada membawa seksi Nabi teruk, Nabi atau rumah tangga biasa sangat lekeh. Tidak begitu. Betul Ustaz. Bila Ustaz linkkan dengan surah Abasa yang contoh. Sebab Rasulullah ni dia contoh umat, contoh pada umat. Makanya diperkisahkan macam kita hari ni, ceritakan semula tak apa. Tapi jangan ambil kisah ni, sebab saya pernah duduk juga dalam forum yang melibatkan asatizah menyentuh tentang kisah ni lah. Dan bila dapat feedback daripada wanita-wanita, majoriti memegang maknanya normal lah kita orang cemburu, maknanya normal, boleh lah isteri Nabi pun buat macam ni. Sebenarnya bukan untuk ambil perkara tu sebagai benda yang kita boleh lakukan, dan perkara tu sebenarnya sangat membina untuk jaga aib sebagai seorang isteri, tak kisahlah bermadu ke tak ke kan. Tapi dari sisi hubungan suami isteri, benda ni bukan satu dari set tetamu, bukan untuk menceritakan balik di luar. Sebab ini kisah Rasulullah jadi teladan umat. Tapi untuk kisah orang biasa, benda ni perlu ditutup, perlu dipelihara. Sebagai isteri pun rasa saya tak payah ambil lah point kata boleh lah isteri Nabi pun sampai hempas pinggan depan tetamu. Jangan buat. Jangan buat. Ada Ustaz, dia orang jadi point macam Rasulullah pun tak marah isteri, maknanya perempuan boleh cemburu dan marah sampai tahap tu. Tak, saya pangkah terus sebab tu. Sebab saya rasa nampak tak persepsi cara bila orang membaca, cara faham mereka terus nak ambil benda tu sebagai satu, benda ni tak salah lah maknanya, saya pangkah. Ayat tu sangat saya pangkah. Pada saya bukannya contoh untuk kita boleh buat, tapi ini kisah Rasulullah nak tunjukkan macam mana Rasulullah handle keadaan, macam mana sahabat-sahabat menghormati keadaan rumah tangga Rasulullah. Bukannya kata perempuannya boleh simply nak melompat kan, dan tak berdosa kalau buat suami macam tu, jangan. Sebab kita bukan di level tu. Yang tu je lah saya cuba kongsikan. Sebab banyak feedback perempuan sangat selesa kisah ni, seolah-olah mereka ada hak untuk buat macam tu. Sebab Rasulullah sendiri mengadap benda tu. Wallahualam. Tu tak boleh tu kan. Kesilapan orang bukan untuk diulangi. Tu kesilapan, kita tahu ni kesilapan. Dan isteri Nabi tu Sayyidah Aisyah dihukum dari sudut. Tengok dia punya talam dia, Nabi tak minta izin pun. Nabi pergi ambil talam yang kau tu ganti. Dia sudah dihukum dari sudut ganti rugi tu dah. Di mana dia satu kesilapan.
kesilapan dia, bukan untuk dicontohi. Tak kira lah siapa. Oh, anak cikgu boleh buat, kita buat. Tak, silap tidak boleh. Dan ini betul lah. Ini panggil fallacy. Salah berfikir manusia Salah secara cara umum. faham, ya. Betul. Anak-anak kita pun macam tu, saya tengok. Kalau tanya, apa buat? Ni kawan tu buat. Salah tak? Tahu salah, tapi buat tu sebab orang lain buat. Ya Ustaz, lagi satu orang suka point Ustaz pun buat ni isteri dia, faham tak? Orang suka pegang benda-benda ni yang nak kena didik balik Ustaz. Kalau Ustaz dalam kuliah, Ustaz tolong didik sikit lah. Betul, terima kasih. Allah, menarik perbincangan. Ada soalan lain, ada input lain? 9.20. Maknanya kita baca hadis ni je lah kot satu. 9.20 dah. Okay, saya berhenti setakat ni lah. Untuk hadis yang ke-11 kita baca kemudian. Ya? Dekat chat tu. InsyaAllah. Amin. 9.21 dah Ustaz, kita tutup majlis ya. Ikut. Ada soalan lain ke? Ada soalan lagi ke? Dekat chat. Dekat chat. Kalau tak ada kita tutup. Dekat chat, Amin. Dekat chat. Ada apa? Ada chat, ada soalan apa ke? Saya tengok. Ya, ada daripada saya. Terima kasih. Ya. Okey. Puan Aisyah kata, Saidatina Aisyah menipis dulang di hadapan para sahabat ke? Ya, betul. Itu soalan dia kan? Betul. Jawapan saya, kita tengok kepada hadis Nabi tadi, pada bahagian tambahan tadi, nombor 10, kan? Nabi kutip semula. Mana dah? Muka surat 28. Kan? Ada riwayat lain, tambahan berikut. Nabi pun meletakkan semula makanan di atasnya. Baginda bersabda, puan kamu cemburu, jom makan. Maka para sahabat Nabi pun makan. Baik. Menjawab persoalan, buat depan para sahabat Nabi ke? Soalan itu penting untuk ni. Sebab itu persoalan saya tak dapat jawab. Tak dapat jawab. Kerana apa? Kita kena, kalau kita faham macam, boleh faham dua-dua. Oh, makna kata berlaku depan sahabat Nabi. Sebab sahabat Nabi tahu bahawa adegan tu berlaku. Kan? Cuma kita sebut, berlaku ni bila? Saya ada buat nota kat saya kat sini. Bila benda ni berlaku? Sebab kalau dia ada dua keadaan, dua situasi, sama ada berlaku selepas atau sebelum turun ayat hijab ataupun selepas turun ayat hijab. Ayat hijab ni maksud dia arahan kepada ummul mukminin untuk mewarai hijab, untuk tidak lagi menunjukkan muka, berinteraksi secara langsung dengan orang lain. Kalau dalam rumah pun sahabat Nabi datang, kemudian semua dibalik tabir dah. Isteri Nabi semua dah dibalik tabir. Berbanding sebelum pada itu, isteri Nabi melayan tetamu sebagaimana biasa orang lain pun, isteri lain layan biasa. Lepas tu tidak ada. Baik. Yang saya tak dapat nak tentukan, sebelum ke selepas. Kalau secara mudah nampak macam sebelum, iaitu Saidatina Aisyah layan tetamu ni datang, mana di depan orang sahabat menyaksikan. Satu. Ada kemungkinan berlaku selepas, ya, walaupun orang kata apa, dah di belakang tabir, ya, di belakang tabir, sahabat Nabi tidak menyaksikan, tetapi peristiwa itu diketahui, talam jatuh berbunyi kan, berbunyi dia ni, Nabi pun kutip. Mungkin barangkali isteri Nabi hantar ataupun khadam isteri Nabi yang lain tu hantar masuk ke dapur, biasa kan, masuk ke dapur, kata Aisyah tu, orang hantar makan kat dapur, dia ni sahabat Nabi duduk ruang tamu, tapi dengarlah keadaan itu. Nak katanya soalan tadi, depan sahabat menyaksikan atau tidak, itu tidak dapat jawab, tapi sahabat tahu macam mana, adakah disaksikan sendiri ataupun tahu walaupun di belakang tabir, tapi tahu lah pinggan jatuh ini, dan Nabi pun beritahu, isteri saya, ibu kamu cemburu, apa, makanlah, dia makan. Wallahu alam. Dan bagus, soalan sangat bagus. Ada kemungkinan tak Ustaz? Ada kemungkinan tak yang Aisyah ni kenal akan khadam yang menghantar tu, sebab dia memukul tangan khadam tu, bukan dia pukul tangan Rasulullah. Mungkin dia kenal khadam tu khadam isteri yang mana. Mesti kenal. That's why dia pukul.
Jadi dia tahu dah makanan tu, dia pukul je lah, ada geram katnya. Mesti memang Kan? memang kenal. Dan ada itu menarik ni untuk kita kumpulkan nama-nama khadam. Isteri Nabi masing-masing ada khadam. Ada khadam sendiri yang Nabi bagi. Antara Sayyidina Aisyah dia sendiri khadam nama Barirah, apa Zainab dia ada khadam nama saya tak ingat. Masing-masing ada khadam. Mereka tahu. Memang sangat rapat sebab rumah sangat berhampiran sebenarnya. Betul. Memang kenal lah, mesti kenal. Betul. Baik, menjawab soalan tadi Puan Bonda Aisyah. Maafkan saya kalau saya sebut tadi kan apa kadang jawapan saya tu tidak boleh kalau saya tak boleh nak sebut secara pasti, itulah huraian dia. Kalau belum pastilah. Dia nak keluar tak ada apa lah. Baik. Ada soalan lagi, ada tambahan lain? Maknanya kita baca hadis ini sahaja untuk pertemuan kali ini, insya-Allah. Ustaz boleh dengar suara saya tak Ustaz? Lagi insya-Allah. Kita setengah Ustaz boleh dengar. Saya dengar Puan. Okey. Dia ada dua perkara di situ yang Ustaz sebut tu memang berlaku. Tapi besar kemungkinan Alhamdulillah kuliah duha kita. Bonda tak dengar Bonda tak dengar. Ada. Sabar, Bonda Wan tengah cakap. Ada soalan. Ada dua kemungkinan Ustaz. Tak dengar. Ada dua kemungkinan. Bonda daripada semalam tak dengar tu sebab saya cakap stay. Bonda ini tak dengar. Orang lain dengar. Orang tak dengar Mira. Bonda tak dengar langsung. Orang lain dengar. Itu yang jadi semalam tu kat saya. Semalam saya cakap macam lah. kita. Ina pun tak dengar. Sama Orang lain dengar. Ustaz dengar. Kawan dengar Ustaz saja. Okey Ustaz. Jadi dua persimpangan, dua perkara kita boleh buat tafsiran di sini. Apa Ustaz kata tu, kalau kita fikirkan daripada segi logik, khadam itu dia masuk ke pintu belakang, dia tak masuk ke depan, dia masuk pada dapur. Jadi Sayyidina Aisyah tahu khadam siapa dan ditepis tu bukan di depan sahabat. Tu kalau kita nak fikir daripada segi logiknya Ustaz. Jadi makna sahabat tak tahu, tapi bunyi tu menyebabkan sahabat-sahabat di luar terdengar. Itu je. Tapi cara dia jatuh tu semua kita boleh tafsirkan daripada warasnya tidak diketahui oleh sahabat. Mungkin sahabat. Mungkin Ustaz. Ya mungkin tu. Sebab dia begini, betul lah Puan. Menarik ada isu tu sebab dalam buku tak disebut. Saya itu persoalan yang kemudian kita bertemu poin ini pada persoalan saya nak cari bila benda ni berlaku. Sebab bila berlaku tu dia menjawab terus benda ni. Tapi tak jumpa riwayat itu. Satu, yang kedua, apabila kita membahaskan hadis-hadis sebegini, memang kita tengok para ulama juga mengandaikan. Kita boleh baca bahagian catatan kat sini antara tadi Ibn Arabi, dia akan sebut boleh jadi, kemungkinan, semua dengan andaian, dan tidak salah kita mengandaikan. Kita tak kata ini pasti, tak. Dan berdasarkan saya ibu kata tadi, berdasarkan orang kata petunjuk logik, petunjuk realiti, maka kita huraikan begitu. Andai nanti terbukti bahawa rupanya salah aku punya ni, tak apa, kita perbaiki. Tapi tidak orang tidak salah untuk kita memahami ini dengan mengandaikan, bukan simply mengandaikan ikut fikir kita, tapi dengan petunjuk-petunjuk yang ada. Ini satu amalan yang baik untuk kita membaca hadis begitu. Wallahu a'lam. Terima kasih ibu. Ramai tak dengar. Tak dengar. Dekat sini tak dengar. Mungkin yang lain dengar. Tapi dekat jemaah yang ada ni rasa tak dengar. Sebab ramai yang jawab tak dengar. So ada lagi ke soalan? Masih ada yang nak tanya Ustaz lagi? Tak ada? Saya tak dengar. Tak ada Ustaz ya? Tak ada. Kita tutup Ustaz ya? Baik. Alhamdulillah kuliah duha kita pagi ni berjalan lancar, Masya Allah. Bila dijelaskan dan diceritakan oleh penulisnya sendiri, ianya memberi kefahaman yang lebih jelas kepada kami jemaah. Kisah cemburu antara madu-madu ini bukan kisah luar biasa di kalangan orang biasa seperti kita, tetapi ianya sama sahaja isteri Rasulullah dan kita sama adalah makhluk Allah yang ada perasaan, ianya lumrah kehidupan. Apapun cerita sangat menarik, adakala mencuit rasa kita sebagai insan biasa. Alhamdulillah, moga cerita isteri Rasulullah SAW
SAW ini memberi manfaat kepada kita semua. Wallahu alam. Bagi bab cemburu isteri dan sabarnya Rasulullah SAW. Ada juga bab ganti rugi barang yang kita rosakkan kepada empunya dengan barang yang sesuai dan standing dengan harganya. Juga kisah bertanggungjawabnya atas kerosakan itu dan bagaimana Nabi SAW menjaga aib isterinya dan berlapang dada di depan sahabat, dan banyak lagi ilmu-ilmu yang kita dapat hari ini daripada sirah ini. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz atas ilmu yang disampaikan. Terima kasih semua jemaah. Saya mewakili Gemma Nur Iman. Mohon maaf anda ada sebarang kekurangan dalam majlis kita ini. Sekali baik itu daripada Allah dan yang buruk itu adalah daripada kekurangan kami sendiri. Kita jumpa lagi pada kuliah asar pada petang ini pukul 5.15 petang insya-Allah. Bagi menutup majlis, mohon Ustaz bacakan doa penutup sesuai kafarah dan soal as, dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim.